Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni 25 bulan 8, insyaAllah kita teruskan dengan perancangan yang kita telah buat. Itu kita akan teruskan dengan seminar ataupun pembintangan Jom Skor. Jadi malam ni insyaAllah saya akan mulakan dengan membincangkan teknik menjawab soalan dulu, beberapa kemahiran insyaAllah. Kalau sempat kemahiran, beberapa kemahiran lah. Kita akan pergi dengan kemahiran memerhati, kemudian kemahiran buat inference, dan seterusnya lah, tengok masa kita cukup tak. Kalau tidak kita akan sambung lagi minggu esok malam insyaAllah. Jadi insyaAllah saya teruskan yang ada kat sini hanya kita bertiga je nampaknya, Farid dengan Hildah. Mana Cikgu Hildah ya. Okey, tak apa. Boleh je tanya apa-apa nak ditanyakan. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab lah, insyaAllah. Okey, baik. Kertas ni insyaAllah kita ada apa tadi? Okey, dah ada 3 orang. Kertas ni ada dua kertas, kertas sign ya. Kertas, jadi kita teruskan lah. Ini kertas satu dulu kertas satu. Format dia macam ni lah, 1 jam 15 minit, 1 jam 15 minit, semuanya soalan objektif untuk kertas satu, dengan pilihan jawapannya A, B, C dan D. Saya harap suara saya dengar. Kalau didengari kalau tak jelas maklum pada saya. Ya, dengar ke? Dengar Cikgu. Alhamdulillah. Ini Cikgu Hildah Ya. Okay. Tapi saya buat ni untuk pelajar, jadi cikgu pun tak apalah Ya. Okey, baik. Dengan untuk soalan kertas satu ni, dengan konstruk yang soalannya 15, 15, 8, 2. Itu pengetahuan ada 15, kefahaman 15, aplikasi 8 dan analisis 2. Dengan markahnya setiap satu soalan satu markah. Jadi jumlahnya 40 markah. Jadi kita tengok kertas satu dulu. Ini saya bagi pada untuk pelajar belakang, saya akan sebut macam ni lah. Jika pelajar belakang, sekolah saya sekolah yang pelajarnya agak ramai, 120 orang lebih. Jadi ramai jugalah pelajar yang belakang tu Jadi saya akan sebut macam ni. Untuk pelajar kelas belakang, dia pilih jawapan B. Kalau dia tidak tahu jawapan, dia baca, dia tak tahu jawapan, dia akan jawab B. Kalau dia tahu jawapan, dia tukarlah jawapan yang mana betul kan. Okey. Okey, ni kertas satu ni saya dah sebut tadi, ulang. Ini bentuk soalan pengetahuan. Soalan pengetahuan ni, soalan dia direct sahaja. Contoh macam ni lah. Apakah bahan yang boleh dibuang terus ke dalam sinki? Ni maknanya pelajar tu ingat, dia boleh jawab. Dia tak ingat, dia tidak ada, dia tak boleh jawab lah. Jawapannya asid lemah lah kat sini kan. Okey. Dan seterusnya kita tengok yang kedua. Ini pun kalau saya bentangkan bagaimana nak menggubal soalan, saya akan terangkanlah stand tu, pilihan jawapan tu. Tapi ini malam ni saya tidak untuk itu, ke situlah. Okey. Ini pula soalan aplikasi, di mana soalan aplikasi ni dia biasanya dia akan bagi satu situasi. Situasi, kalau kat situ situasinya digambarkan dengan rajah 9 tu lah. Di mana sebuah lori dia terbabas dan
bahan yang dibawanya terjatuh daripada lori tu kan. Tapi pada bahan-bahan tu ataupun tong bekas barangan tu ada simbol-simbol. Simbol tu simbol bahan radioaktif kan. Jadi apa yang perlu pelajar lakukan? Ini aplikasi. Jadi aplikasi ni pelajar kena ada pengetahuan, dia ada kefahaman dan barulah dia boleh buat aplikasi. Dia kena ada pengetahuan, dia tahu simbol itu, kemudian dia boleh faham situasi dan dia boleh cuba jawab. Kalau kat sini bila tengok situasi macam tu, sudah tentu itu bahan radioaktif, dia ada sinaran-sinaran yang bahaya, jadi patutnya kita menjauhilah kan. Okey, Christina, hai. Okey. Kita patut, jadi jawapannya ialah A. Ini pun soalan aplikasi aras yang rendah. Aplikasi tapi arasnya rendah. Okey, ini pula aplikasi juga tapi dalam bentuk pengiraan. Dalam bentuk pengiraan. Sebuah kereta bergerak 30 meter dalam masa 2 saat. Senangnya soalan ni kan. Cuma saya nak beritahunya jawapan atau pilihan jawapan yang disediakan itu berdasarkan angka-angka yang ada pada soalan. Maksudnya 15 dapat dari mana? Dari 30 bagi 2 kan. 28 dia dapat dari mana? 30 tolak 2. 30 tu dia direct je ambil daripada soalan. 60 pula darab dengan 2. 30 darab 2. Jadi penggubah soalan dia memang aturkan supaya pelajar dia try tambah. Dia jawapan dia try tolak pun ada jawapan. Macam tu. Tapi kalau pelajar tahu dia senanglah soalan. Tapi insya-Allah dalam setakat ini sehingga tahun lepas soalan pengiraan masih dibekalkan formulanya. InsyaAllah kita harap-harap formula itu tak dikeluarkanlah. Bekal, ada formulanya insyaAllah. Jadi yang ini jawapannya ialah aras rendah. Aplikasi aras rendah juga. Okey, ini pula ialah soalan menganalisis. Soalan analisis. Soalan analisis ni dia tahap yang ketiga, tahap yang keempat. Tahap yang pertama ialah pengetahuan, yang kedua memahami kefahaman, yang kedua, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis. Dan ini ialah tahap yang paling tinggilah untuk soalan objektif. Jadi untuk soalan ini pelajar kena ada pengetahuan. Itu pengetahuan tentang elektrolisis di situ. Kan? Dan dia kemudiannya perlu memahami gambar rajah tu, apa maksud PQ label tu, dan dia kena boleh apply kan pengetahuan itu dekat sini. Dan boleh mencerakinkan maklumat yang ada tu, banyak maklumat tu, ada 2 gambar rajah, kemudian ada pada table itu ada elektrod P dan Q, apa terjadi pada anod dan apa terjadi pada katot. Ini bentuk dan arasnya tinggi lah. Aras tinggi, jawapannya kat sini A. Okay. Ini contoh yang kedua, analisis juga. Ini tajuk data 5 bab 2. Sama juga, ni dia kena kaitkan menu tu yang diambil oleh individu LPM dengan BMI. Akan yang BMI itu ambil masa beberapa tahun, apa jadi pada individu itu bila dia mengambil menu sebegini dalam masa yang panjang. Okey, dan dikaitkan juga dengan pekerjaan individu tersebut. Ini soalan aras tinggi juga, jawapannya B sebenarnya. Kita tak bincang ini, saya nak tunjuk contoh-contoh je. Okey, kita nak bincang panjangnya ketah 2 lah. Ketah 2, ini format ketah 2-nya 2 jam 30 minit, ada bahagian A, B dan C. A, B dan C. Ada A 4 soalan struktur berasaskan kepada kemahiran proses sains, dan 1 soalan, setiap 4 soalan tu ada 1 bahagian daripada setiap soalan tu ada aplikasi.
markahnya 20. Kemudian bahagian B ada 6 soalan bermula daripada soalan nombor 5 hingga soalan nombor 10. Ada 6 soalan soalan yang ditanya untuk bahagian B ini merangkumi konstruk pengetahuan hinggalah pada mencipta. Maknanya semua konstruk ada pada soalan bahagian B. Semua ada. Jumlah markahnya ialah 38. Sebab apa? Sebab soalan nombor 5 dan nombor 6, 7 dan 8, 6 markah. Sementara 9 dan 10 markahnya ialah 7. Jadi jumlahnya 38. Kemudian bahagian C pula terdiri daripada 3 soalan esei. Soalan nombor 11, soalan sementara soalan nombor 12 dan 13 adalah pilihan. Okey. Markahnya soalan wajib 10 markah dan sementara soalan pilihan 12 dan 13 tu 12 markah. Di jumlah markahnya ialah 80. Okey, konstruk semua ada konstruk kat sini. Tapi biasa untuk pelajar saya tak bincang panjang lah konstruk ni. Apa yang akan kita bincang malam ni, inilah setakat mana yang kita mampu dalam masa 1 jam ni. InsyaAllah kita akan bermula dengan memerhati dengan inferen hari ini. Kemudian kalau sempat kita komunikasi, mengukur hipotesis di SO, boleh ubah dan mengeksperimen insyaAllah. Okay, jadi kita mula dengan memerhati dulu. Okey, tekan soalan kita dapat satu soalan yang mengandungi 2 rajah macam ni. Diagram 1.1, bawahnya diagram 1.2. Jadi kita nak buat pemerhatian tentang apa? Jadi memerhati tu kita kena tengok pada perhatikan rajah dan cari hasil eksperimen. Apa hasil eksperimen kita untuk soalan ni? Kita tahu, kita tengok pada gambar rajah tu kita dapati bahawa gambar rajah 1.1 ni asid dalam asid ada satu logam, iaitu logam L. Di bawah pula ialah asid dengan logam M. Dengan jisim logamnya sama. M dengan L tu sama jisimnya. Jadi apa hasilnya? Kalau kita tengok apa lagi ada pada rajah ni, ada salur, kemudian ada air, bahannya ada air. Adakah air itu hasilnya? Atau ada satu lagi bahan kat sini ialah gas hidrogen. Adakah air hasil atau gas hidrogen tu hasil? Jadi pelajar kena kena ada pengetahuan lah sikit kat sini ya. Jadi apa bahan tindak balasnya ialah asid dengan logam. Apabila asid dengan logam bertindak balas, apa hasilnya? Adakah hasilnya air atau hasilnya gas? Sudah tentu kalau kita ingat lagi, bila asid bertindak balas dengan logam, hasilnya ialah gas, hidrogen kan. Jadi kalau kita cerita tentang air, maksudnya kalau jika ada pelajar tulis air, isi padu air pada rajah 1.1 lebih banyak berbanding dengan rajah 1.2, jawapan tu jadi salah lah. Sebab dia cerita tentang air, bukan cerita tentang hasil eksperimen. Sebab hasil eksperimen kita ialah gas. Jadi kita kena cerita tentang gas dan buat perbandingan. Misalnya soalannya tulis satu pemerhatian bagi eksperimen di atas. Jadi kita kena, ini macam ni lah contoh jawapannya. Isi padu gas pada rajah 1.1 kurang berbanding dengan isi padu gas pada rajah 1.2 ataupun sebaliknya lah. Kita kena cerita apa yang kita nampak, kena tulis apa yang kita nampak tentang hasil eksperimen. Okay. Kemudian inferen, gambar rajah yang sama, kita dah tahu tadi inferen ni ialah kita kena beri sebab kepada pemerhatian. Sebab kepada pemerhatian. Jadi kita bina bentuk nyata je. Pemerhatian kita tadi ialah isi padu gas pada rajah 1.1 tu kurang.
Kenapa kurang? Jadi jadi jawapannya isi padu gas pada darjah 0.121 kurang kerana kita rujuk kepada biasanya untuk kita jawab kenapa tu kita perlu rujuk kepada tujuan eksperimen. Kalau ada dalam ayat soalan tu tujuan, dia sangat membantulah. Kalau tak ada tu kita kena cari juga lah kan. Kenapa? Jadi kerana kalau kat sini kerana logam L tu kurang reaktif. Jawapan lain tak boleh sebab dia kita ada pemboleh ubah dimanipulasi kita ialah logam L dengan logam M. Dia sama kuantiti dia, sama jisimnya. Apa yang membezakan antara L dengan M tu ialah kereaktifan sahaja. L tu kurang reaktif sebab tu gasnya kurang. Okay? Kita pergi pada contoh yang ni lah kan. Kita sama-sama jawab ya. Boleh ya? Kalau saya sebut nama boleh respon ya. InsyaAllah. Okey, rajah 1.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekerasan alloy berbanding dengan logam tulen. Kita tengok pada rajah ni ada apa? Ada kaki retort, ada pembaris, kemudian ada blok kupron atau stroke ni maksudnya atau loyang. Saya nak jimat, sepatutnya dalam rajah sebenar dia ada dua rajah. Tapi saya nak jimatkan ruang sini, saya buat satu rajah, saya letak stroke kat situ kan. Blok ni boleh jadi blok kupron, boleh jadi blok loyang lah. Di atas blok tu ada berbola keluli dan di atasnya ada digantung pemberat 500 gram. Dan kita baca lagi apa rajah 1.2 menunjukkan 1.2 bawah ni kesan ke atas blok kupron dan loyang. Jadi blok kupron dilabelkan ada lekuk, tengok lekuknya, dan blok loyang ada juga lekuk, tengok lekuknya dan kita bandingkan. Ada beza kan? Blok kupron ni lebih dalam lekuknya berbanding dengan blok loyang. Itulah pemerhatiannya. Hasil eksperimen kita ialah lekuk itu. Jadi jawapannya lekuk pada blok kupron tu lebih dalam. Apa inferennya? B itu inferen. Jadi sebelum jawab inferen, kita tengok kepada, kita baca balik apa yang digunakan untuk tujuan eksperimen. Ada kat atas ni kan? Jadi kat atas ni dah ditulis. Kat atas ni dah ditulis tujuannya ni, tujuan dia untuk mengkaji kekerasan. Untuk mengkaji kekerasan. Okey, jadi ada sesiapa nak cuba jawab? Boleh? Farid boleh cuba jawab, Farid? Ada Farid? Sesiapalah. Kita tak ramai pun malam ni. Ada ke Farid? Christina? Silakan. Aliyah ke? No Aliyah? Oh tak apa. Christina kata nak jawab dalam bahasa Inggeris. Okey, silakan, tak apa. Tulis pun tak apa. Okey. Even dah tulis itu blok loyang lebih keras berbanding blok kupron. Okey, betul. Itulah inferennya. Ataupun sebab kita blok kupron kan, lebih baiklah kita jawab kupron lebih lembut. Boleh je, tapi betul je even tulis tu.
copper block is less stronger than loyang. Okey. Okey, boleh jugalah, okey. Dan ada perbandingan Okey, semua okey, baguslah tu. Kita cuba yang kedua pula. Kita cuba yang kedua Rajah 2.1 dan 2.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekondaksian elektrik bagi dua jenis bahan. Okay. Kat sini soalan E1 tu pemerhatian. Jadi kita tengok pemerhatian, kita nak cerita tentang hasil eksperimen. Apa hasil eksperimen kita kat sini? Apa hasilnya? Hasilnya sudah pasti ialah apa dia? Ni hasil dia ammeter tu kan, jarum ammeter. Jarum ammeter untuk 2.1 berbeza dengan jarum ammeter 2.2 kan. Jarum ammeter 1.1 tu tunjukkan ada bacaan. Okey, ni ada bacaan Bacaan dia mungkin 0.4 gitu. Tapi untuk Rajah 2.2 ni bacaan ammeter ni kosong. Okey, jadi kita pemerhatiannya kita kena tulis tentang jarum ammeter. Ada siapa nak cuba? Tak nak cakap tak apa, type je. Okay, tak ada, saya tunjuklah jawapannya. Okay, jawapannya ialah jarum. Okey, di sini kita jawapan kita tak perlu ada perbandingan. Untuk sini tidak perlu ada perbandingan. Sebab soalannya hanya minta pada Rajah 2.1 saja. Dia spesifik untuk Rajah 2.1. 2.1 kita nampak kat sini ammeter dia dah ada bacaan ataupun dia jarum ammeternya sudah terpesong. Tidak perlu perbandingan. Boleh ya? Oh, what's terpesong? Terpesong menunjukkan asalnya dia tunjuk kosong, tapi bila maksud terpesong tu dia dah bergerak daripada asalannya kan. Asalnya kosong, tapi bila dah dibuat eksperimen Rajah 2.1 tu dia dah bergerak menunjukkan bacaan, itu maksudnya terpesong. Boleh ke Christina? Okey, boleh insya-Allah. Jadi apa inferennya? Kenapa jarum tu daripada kosong sekarang sudah bergerak menunjukkan bacaan? Dah ada bacaan tu. Bacaan tu ialah 0.4 kan? 0.4 ampere kan? Jadi kenapa dia dah terpesong? Atau kenapa dia dah ada bacaan? Itulah kalau kita boleh jawab kenapa itu, itulah jawapan untuk inference. Ada siapa yang boleh jawab? H2O, H2WA. Siapa? Sila. Sebab dia dah, lebih konduktif ke cikgu? Kurang tepat. Bukan konduktif, maksudnya ada. Kenapa dia terpesong? Jawapannya paling mudah, kenapa dia terpesong? Sebab dia sudah ada, sebab kupron tu dapat mengalirkan elektrik. Because kupron can conduct the electricity kan. Boleh? Sebab itulah ammeter tu sudah bergerak, jarumnya sudah bergerak kan. Sebab ada electricity.
Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, Raja 3.1 dan Raja 3.2 menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kereaktifan logam P dengan logam Q dengan air. Okey. Jadi Raja 3.1 kita tengok kat sini, dia logam P. Ni logam P ada, kemudian dalam ni ada air kan. Dan logam Raja 3.2 logam Q dalam air. Soalannya berdasarkan raja, dua-dua raja ni, apakah yang diperhatikan dalam eksperimen ini? Logam jadi bertindak balas dengan air akan menghasilkan gas hidrogen kan. Ni lah hasil dia. Jadi kita nak tulis tentang apa kat situ? Ada siapa nak jawab? Sudah tentu jawapannya apa? Jawapannya tentang gas tu lah. Tapi kat sini kena ada perbandingan. Kena ada comparison lah. Okey, jadi pada Raja 3.1 isi padu gasnya lebih banyak. Ni gasnya lebih banyak berbanding dengan Raja 3.2. Tapi ayat kita boleh je sampai kat situ yang paling ringkas lah. Tapi boleh sambung lagi berbanding dengan Raja 3.2. Tapi setakat ini pun dah memadai. Sebab ada perkataan lebih kat situ. Lebih itu sudah menunjukkan kita buat perbandingan. Boleh ya? Okey, B dia, soalan B, apakah inference yang boleh dibuat dari pemerhatian ini? Kenapa jadi sebelum kita jawab inference, kita kena tengok, kita rujuk balik apa tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen kat sini ialah untuk membandingkan kereaktifan. Jadi kita nak tahu yang mana logam P atau logam Q yang lebih aktif. Jadi sudah macam tadi juga, jawapannya ialah kerana ini jawapannya kita pemeriksa nak tengok lepas pada kerana lah. Kerana logam P lebih reaktif. Tapi ini ayat penuh lah macam saya tulis ni. Raja 3.1 si padu gas lebih banyak kerana logam P lebih reaktif. Dapat ya? Okey. Sambil-sambil itu boleh saya tanya semua yang bersama malam ni sudah buat latihan melalui Jom Score ke? Ada ke? Christina dah Christina ke, Aliyah ke, Leo Boy ke, sesiapa? Dah guna Jom Score ke? Oh, belum lagi. Di malam ni saya tak, kalau ada permintaan nak tunjuk macam mana kita nak guna Jom Score, saya tunjuklah. Tapi kalau tak ada permintaan mungkin sebab saya dah terlupa tadi. Mungkin malam esok lah kot saya tunjuk. Macam mana nak guna. Soalan-soalan ni kebanyakannya daripada Jom Score. Okay. Jom Score, bukan. Jom Score tu JOMSCORE.com. Macam tu. Okey, baik. Kita teruskanlah. Teruskan ya soalan ni dulu ya. Takut tak habis pula. Okey, Raja 4.1 dan 4.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekondaksian elektrik plumbum 2 bromida.
berdasarkan rajah 4.1, 4.2 apakah pemerhatian. Ini juga soalan dia hanya tanya pemerhatian untuk rajah 4.2. Jadi kita tak perlu buat perbandingan. Ini lebih kurang soalan tadi. Ini jawapannya apa? Macam tadi juga kan. Jarum amiternya terpesong. Ini apa inferennya? Lebih kurang sebab soalan ini lebih kurang. Terdapat arus elektrik lah. Okey, kita tengok soalan 5 pula. Ini lain sikit. Tajuk cahaya ya. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji. Silakan Alia. Siapa? Okey, saya ulang balik soalannya. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan penapis berwarna terhadap cahaya putih. Ini sumber cahaya, penapis biru, kemudian ini ialah skrin putih dan terdapat pada skrin putih ni terdapat cahaya biru. Soalannya A, nyatakan satu pemerhatian terhadap warna yang terhasil pada skrin putih. Okey, baik. Boleh? Apa pemerhatian kat sini? Senangnya kan? Pemerhatian kita hasil kat sini nampaklah hasilnya ialah warna biru pada skrin putih ni kan. Jadi kita tulis saja cahaya biru. Pada skrin putih tu terdapat cahaya biru kan. B, nyatakan satu inferen berdasarkan pemerhatian anda di A. Kenapa terdapat cahaya biru? Okey, Christina pun jawab cahaya biru. Okey, kenapa terdapat cahaya biru? Untuk jawab B pula, inferen ni. Alia boleh jawab Alia? Ke Christina jawab. Kenapa cahaya biru? Ada siapa yang cuba? Oh, Aliyah minta tunjuk balik macam mana nak buka jom score. Okey, insyaAllah nanti sekejap ya. Cikgu jawab, Evan tanya, cikgu jawapan boleh short atau simple ke? Ya, soalan ni jawapannya simple saja. Direct kepada point saja. Christina jawab cahaya putih menembusi penapis biru. Cahaya putih menembusi penapis warna biru. Cahaya, okey. Tapi tak jelas jawapan Christina tu. Tapi jawapan yang lebih baik ialah penapis biru membenarkan cahaya biru melaluinya. Penapis biru, kenapa cahaya biru kita dapat? Sebab penapis biru tadi hanya membenarkan cahaya biru melaluinya. Cahaya merah, cahaya kuning ditapis lah. Maknanya tak dibenarkan lalu. Hanya biru saja boleh melalui. Sebab tu terdapat cahaya biru. Okey, kita selingan sekejap ya. Sebab ada Aliyah tanya tu macam mana nak masuk ke jom score. Saya tunjuk jom score sekejap boleh ke? Okey, saya akan tunjuk jom score sekejap. Saya saya masuk kepada jom score. Jom score kita bermula dengan pergi ke atas tu, alamat dia jomscore.com. Itu saja. Okey. Type saja jomscore.com. Enter. Okey. Dan kemudian akan pergi kepada page Jom Score. Ini page Jom Score. Kalau kita belum sign up,
kita belum berdaftar, kita kena daftar dulu. Kalau kita sudah berdaftar, kita boleh log in lah, sign in. Kalau nak berdaftar, kita klik je sign up here. Sign up here. Kita masukkan maklumat yang diperlukan. Saya kecilkan skrin ni. Okey. Dia minta nama, nombor telefon. Sebaiknya nombor telefon tu nombor telefon yang ada WhatsApp lah. Sebab nanti bolehlah saya bantu apa-apa nak ber-WhatsApp dengan saya, lebih senang. Sebab ada yang daftar jom skor tapi dia tidak ada WhatsApp, susah sikit saya nak berhubung dengan dia. Nak kena call seorang-seorang kan. Ini masukkan email ataupun nombor IC. Katakan saya masuk nombor IC, satu nombor IC di sini. Okey, macam tu pun tak apa, nombor IC ataupun email. Tapi kita kena ingatlah nanti sebab kita nak login tu dengan nombor, kalau kita daftar dengan email, kena login dengan email. Kalau daftar dengan nombor IC, kita login dengan nombor IC. Dan masukkan satu password, kita pilih sendiri password itu. Kategori, kalau pelajar, kita ambil sebagai pelajar. Sebab bayarannya lain, pelajar, untuk cikgu 50 yuran setahun. Untuk pelajar hanya 30 setahun. Kemudian tulislah sekolah apa, kemudian agree, kemudian register. Lepas register, okey, kita sign in lah. Sign in dulu ya. Okey, katakan saya sign in dengan satu ni pelajar punya ya. Okey, dah masukkan password. Kita masuk. Ini saya masuk sebagai Muhammad Irfan bin Haisham ni pelajar saya di sekolah. Ini rupa yang kita nampak. Tapi ini yang berbayar lah. Kalau tak berbayar dia nampak juga sama. Tapi ada bezanya kat sini lah. Soalannya ada dekat bank, soalan ni ada. Okey, ada dekat sini ada 792 soalan dan pelajar akan dapat 41 set soalan. Kita tengok kat mana soalan tu. Pelajar boleh nampak yang offline dan online. Yang offline ni maksudnya pelajar tak boleh jawab secara online, tapi pelajar boleh tengok dan boleh print soalan tu. Biasanya soalan set SPM lah saya letak kat sini. Kat sini ada soalan clone tahun lepas. Ada set 9 ni soalan clone. Set 8 ni pun soalan clone. Ini yang 2 tahun betul-betul kan. Soalan clone SPM. Pelajar nak tengok soalan tu kena klik kat sini. Ni number soalan. Kemudian action ni kita boleh klik dekat ikon macam printer tu. Itu soalan dan sebelahnya ada skema. Katakan kita klik kat sini kan ikon soalan ni. Dan dia akan paparkan soalan lah. Soalan ni yang dipaparkan bentuk, sama bentuk macam soalan SPM lah. Sebiji. Okay. Cuma ada beza sedikit. Kat sini, biasa soalan SPM dia tidak ada pembaris kat sini. Tapi disebabkan oleh soalan ni saya letak dalam bentuk dalam online kan. Jadi pelajar akan buka pelbagai bentuk skrinnya kan. Akan tengok berbeza-beza lah. Kalau letak pembaris, bila letak pembaris jawapannya akan jadi sama lah. Sebab tu saya letak pembaris. Tapi soalan yang sebenarnya SPM tidak ada pembaris kat sini. Okay. Kalau kita nak tengok skema, kita boleh klik di sebelah dia ni skema. Ni skema dia. Untuk soalan tu. Jadi kita boleh print, skema pun boleh print. Nak printnya kita pergi pada titik, ni saya guna Chrome Chrome titik 3 tindih ni, kita pergi pada print. Kita boleh save sebagai PDF ataupun kita boleh print. Pilihlah printer, boleh print, kita boleh jawab soalan tu. Atau kita boleh tengok skema tu lah. Sama je. Caranya nak print soalan, nak print skema. Sama.
Okay, saya tak perlulah contoh je lah kan. Okey. Dan kemudian yang online pula, yang online macam ni online. Yang online ni dia kita ada 28 set kat sini. Yang online ni maksudnya pelajar boleh jawab direct online dan terus dapat jawapan. Tapi biasanya soalan untuk online ni hanya soalan objektif sahajalah. Jadi komputer boleh jawab, boleh bagi respon untuk soalan objektif. Tapi untuk soalan subjektif, struktur atau esei, setakat ni kita belum buat sebab sangat sukarlah untuk cek jawapan tu. Sebab dia boleh, komputer boleh, boleh juga cuba jawab tapi dia tengok keyword tertentu yang kita type. Tapi tak berapa tepat lah sebab komputer kan nak jawab. Tapi objektif, okey tak apa. Boleh dia jawab. Ini macam mana? Contohnya katakan saya bila pelajar jawab, pelajar ni tak ada jawab, kosong lagi time dia. Kalau misalnya kita ambil satu bab lah, katakan bab ni, kita klik here ni, terus dia pergi kepada soalan, macam ni soalannya. Dan nak jawab, kliklah kat sini mana A ke B, katakan ini B. Kat sini saya tak baca pun soalan ni. Saya klik je kan. Tengok berapa jawapan yang betul. Dia klik jawapan kat sini. Okay, sepatutnya kita baca dan kita tengoklah buku teks kan. Atau buku rujukan, apa jawapannya. Tapi ini nak cepat, saya tanda-tanda je lah Tanda-tanda je. Tapi biasanya saya tak letak banyak sangat untuk satu set ni. Nanti 9 atau 10 je satu set biasanya. Oh ni ada satu lagi nombor 6 tak tanda. Lepas tanda semua dah kita jawab semua, kita boleh tekan butang submit. Submit. Okey dah. Satu je betul kat sini. Saya dah cuba jawab 1/9. 9 soalan, satu je betul. Kalau kita klik back balik, soalan mana serta jawab tadi, page 2 lah. Dia akan tunjuk kat sini kita dah cuba jawab sekali. Dan kalau kita klik nombor 1 ni, dia akan pergi kepada data bila kita jawab, iaitu pada hari ini 25/8/23. Masa kita submit 9:47 malam. Skor yang kita dapat ialah 1/9 saja. Kalau action kat sini, butang klik here ni, kita boleh tengok balik soalan tadi. Kita klik here, kita boleh tengok mana yang betul, mana yang salah. Yang merah itu yang salah. Nombor 1 saya salah, nombor 2 pun salah, nombor 3 betul, nombor 3 saya teka betul. Hijau kan? Ni nombor 3 ni jawapan B, betul lah ni. Jawapan B. Untuk pelajar saya tahun lepas, saya minta dia jawab berulang kali sehingga dia dapat jawapan 100%. Atau soalan 9, ada 9 soalan, dia mesti dapat akhirnya 9/9. Tak tahulah macam mana pelajar nak, tapi dia boleh tengok jawapan dia. Tiap kali dia buat tu boleh tengok kat mana dia salah. Dan dia bolehlah cuba kali kedua. Kan? Nak cuba kali kedua, dia klik bank soalan online, tadi pergi bab tadi, bab mana tadi, bab ni page 2, dia tengok kat sini kan. Ni ada satu, dia klik here semula. Klik here semula, dia boleh jawab balik lah. Tak ada dah jawapan, tanda tadi dah kosong balik lah. Ni kosong balik, dia kena klik semula balik. Dapat kan? Dengan RM30 tu, pelajar dapat yang offline. Offline insya-Allah ada kat sini ialah ada 13 set soalan. Soalan ni mengikut format yang terkini dan termasuk
3 set soalan klon kalau tak silap saya. Sebab apa 3 set? Tahun 2021 ada 2 set soalan sebenarnya. Set yang pertama yang tidak yang dikeluarkan pelajar normal, tapi set yang kedua tu untuk pelajar yang kena COVID. Ramai pada tahun 21 tu lebih kurang calon set keduanya ada lebih kurang 6,000 orang. Tapi untuk set pertama lebih kurang dia lebih kurang hampir 300,000 pelajar calon SPM setiap tahun. Jadi pelajar dapat 13 set yang ni insya-Allah, dan untuk online ni pelajar ada boleh dapat kat sini ada 28 insya-Allah. Dan pelajar boleh buat berulang kali lah ni. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh ke? Alia okey? Alia yang tanya tadi. Okey, boleh. Okey, siapa yang kalau belum melanggani lagi Jom Score boleh berhubung dengan saya lah, WhatsApp saja tak apa. Saya untuk langgani Jom Score insya-Allah. Untuk daftar, ya boleh. Boleh guna email atau boleh guna nombor IC. Terpulang, tapi kena ingatlah kita daftar dengan IC, kita guna IC lah. Kalau kita daftar dengan email, kena guna email metodologi. Tapi saya rasa mungkin pelajar lebih senang guna email, guna IC rasanya. IC kita ingat IC kita kan. Okey, tak apa. Saya balik kepada PowerPoint kita tadi. Kita tak habis lagi. Kita tak habis lagi soalan ni. Ada beberapa soalan lagi, sikit lagi. Ini baru tentang pemerhatian. Okay, ini kita dah jawab tadi kan. Kita teruskan sekejap lagi. InsyaAllah. Okey, soal Evan tanya, boleh kalau soalan minta pemerhatian daripada gambar raja, perlu buat perbandingan ke? Ya, secara umumnya pemerhatian perlu buat perbandingan. Tetapi jika soalan tu tanya untuk raja, spesifik raja, barulah kita tak perlu buat perbandingan. Tapi kalau kita buat perbandingan juga pun tak apa. Boleh Hati. Okey, baik. Kita tengok soalan nombor 6 Kita boleh sambung? Okey, nombor 6 ni Raja 6 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji sifat kekondaksian haba bagi dua jenis bahan. Itu kita tengok Raja 6 dia tunjuk apa kaki retort. Kemudian pada kaki retort ni dia klipkan rod. Ada satu rod. Pada rod tu dia menggunakan lilin, dia lekatkan paku tekan. Kemudian ada penunung bangsen kat sini dengan nyalaannya. Jarak antara paku tekan dengan penunung bangsen itu XY ni lebih kurang 25 cm. Okey. Masa untuk paku tekan jatuh untuk kedua-dua rod dicatatkan seperti jadual 6. Jenis rod besi, ambil masa untuk paku tekan jatuh 25 saat. Rod karbon ambil masa 45 saat. Okay, soalan A, dengan menggunakan jadual 6, nyatakan satu pemerhatian. Okey. Kalau yang ini kita perlu buat perbandingan sebab dia tak nyatakan secara spesifik which rod atau rod yang mana yang ditanya kan. Hanya dia beritahu Raja 6 saja. Jadi kita perlu buat perbandingan. Okey, apa jawapannya agak-agaknya? Boleh tulis jawapan?
Cikgu Hilda kalau nak bertanya pun silakan. Okey. Senyap je. Apa jawapannya agaknya? Time taken, Christina kata time taken for the nail to fall for iron rod is less than carbon rod. Okey, sangat tepat. Sangat tepat Christina. Okay, atau bahasa Melayunya masa paku tekan untuk jatuh pada rod besi lebih cepat. Okey. B pula nyatakan satu inferen. Jadi tadi saya dah cerita kita nak jawab inferen, sebaiknya kita baca balik apa tujuan eksperimen. Okey, kita baca balik tengok tujuan eksperimen kita apa. Tujuan eksperimen kita ialah untuk mengkaji sifat kekondaksian haba bagi dua jenis bahan. Jadi dia nak kaji tentang kekondaksian haba. Jadi apa jawapannya agak-agak? Kenapa rod pada paku besi itu lebih cepat jatuh? Kerana conductivity kah? Oh ya. Ya betul Christina, conductivity. Heat conductivity ya. Okey, jadi jawapannya ialah kerana rod besi adalah konduktor haba yang lebih baik berbanding dengan, kalau kita boleh juga nak tulis berbanding, tak ada masalah kat sini. Tapi kenapa masa yang diambil untuk paku tekan tu jatuh lebih cepat pada rod besi? Kerana rod besi itu adalah konduktor haba yang baik atau lebih baik. Nampak ya? Ya betul Christina, iron has higher heat conductivity. Okey, nombor 7 pula. Kita tengok nombor 7. InsyaAllah kita habis pukul 10 ya. Rajah 7.1, 7.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ketahanan kakisan bagi paku besi dan paku keluli. Kat dalam ni ada paku besi, sebelah sini ada paku keluli. Dua-duanya dalam larutan natrium klorida. Okay, putusan eksperimen dicatat selepas 2 hari pada jadual 7, di mana pada paku besi terdapat kadar paku besi itu serbuk perak pada paku besi, manakala pada paku keluli tiada perubahan. Soalannya, nyatakan satu inferen daripada pemerhatian anda pada paku besi. Kalau soalan macam ni, dia nak hanya paku besi saja. Tak perlu buat perbandingan. Okay, jawapannya apa? Kenapa paku besi ada serbuk perak? Pada paku besi itu ada serbuk perak. Ini kerana paku besi itu, okey. Ini pun jawapan saya pun dah kurang tepat sebab dia tanya paku besi ya. Jadi patutnya paku besi mengalami kakisan. Paku besi ini telah mengalami kakisan. Jawapan saya ni kurang tepat kan? Bila tak baca sangat, okey. Jadi sebab itulah bila kita menulis tu masa exam, tulis, lepas tulis tu baca semula kan. Tak tahu mana atau tersilap ke kita tulis. Okey, dapat ya? Patutnya paku besi lah kita, sebab dia soalan nak paku besi. Paku besi mengalami kakisan. Paku besi mengalami kakisan atau mengalami pengaratan. Okey, kita pergi pada soalan nombor 8. Soalan 8 ni. Okey, soalan nombor 8, rajah 8.1, 8.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kegunaan yeast dalam pembuatan roti.
sebelum eksperimen doh ni dicampurkan dengan doh yang rajah 8.1 ni tepung, gula dengan air sahaja, dan ni selepas eksperimen, tidak ada perubahan mana, sama je. Tapi yang di bawahnya doh ni mengandungi tepung, gula, air dan yeast. Tetapi selepas eksperimen saiznya sudah jauh lebih besar daripada sebelum eksperimen, kan. Okey, soalan A1, tuliskan satu pemerhatian pada berdasarkan rajah 8.1 dan 8.2. Ini perlukan ada perbandingan lah. Sebab kita dah pukul 10, saya tunjuk jawapannya. Jadi apa jawapannya agak-agaknya? Jadi jawapannya patutnya ialah doh pada rajah 8.2 ni lebih tinggi daripada doh pada rajah 8.1. Kan? Itu jawapan pemerhatiannya. Kemudian A2 ni dia minta ukur. Bila soalan ukur, kita kena guna pembaris yang sebenarnya lah. Letak pembaris dia dah bagi dah hint tu macam nak ukur daripada mana ke mana, kan. Dia dah bagi kat sini, ukur lah daripada sini ke sini berapa. Dan kemudian B-nya nyatakan inference. Kenapa doh 8.2 ni dia lebih tinggi daripada doh 8.1? Jawapannya kerana berlaku proses apa? Proses apa ni? Bahasa Inggeris kata fermentasi ataupun proses penapaian kat sini. Tapi kalau nak jawab yang lebih mereka, kerana boleh juga kerana kehadiran yeast. Ataupun nak jawab lebih tepat lagi, kerana yeast ini telah menghasilkan gas karbon dioksida. Banyak jawapan saya bagi tu, 3 jawapan. Yang pertama saya bagi jawapan tadi kerana berlaku proses penapaian atau fermentation. Ataupun yang kedua kita boleh beritahu juga kerana yeast, kerana kehadiran yeast telah menghasilkan gas karbon dioksida. Yeast, dengan kehadiran yeast tu terdapat penghasilan gas karbon dioksida daripada hasil respirasi yeast. Kemudian menyebabkan gas karbon dioksida tu terperangkap dalam doh dan dia menyebabkan doh tu kembang. Okay, itu jawapannya. Okey. Nombor 9. Rajah 9 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji perhubungan antara jisim objek dengan inersianya. Kita ada baldi berisi batu 50 gram, kat sebelah sini 100 gram. Dan dua-dua ni diayunkan. Keputusannya seperti dalam jadual 8 ni, yang jisim baldi 50 dia mengambil masa 5 minit untuk berhenti. Yang 100 gram dia mengambil masa lebih lama 9 minit. Soalannya nyatakan satu pemerhatian. Jadi jawapannya ialah tempoh masa ayunan jisim baldi yang lebih berat lebih lama. Okey, dapat ya? Malam ni kita hanya bincang 2 je kemahiran. Nampaknya. Tapi kita juga tengok tadi jom skor tadi. Jadi insyaAllah malam esok kita sambung lagi dengan kemahiran yang lain. InsyaAllah ya. Jadi bolehlah ajak rakan-rakan lain untuk sama-sama. Boleh kongsi link tu dengan rakan-rakan yang lain. Link yang sama untuk malam esok insyaAllah. Okay, boleh ya? Jadi sampai sini saja malam ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh saya tunggu untuk jawab soalan. Silakan. Cikgu Jalal. Ya, silakan. Saya mau bertanya, soalan ni kan
nyatakan satu pemerhatian daripada keputusan di atas. Misal kata murid menjawab, dia bagi spesifik jawapan. Untuk jisim baldik 100 gram, tempoh masa ayunan adalah 9 minit. Adakah diterima untuk pemerhatian? Boleh, tapi kena nyatakan dua-dua. Oh, dia mesti nyatakan dua-dua. Dua-dua untuk 50, 5 minit, Oh. 100, 9 minit. Sebab dia perlu ada perbandingan. Oh, soalan macam ni mesti buat perbandingan. Ya. Okay. Kalau dia tanya hanya untuk 50 je, misalnya dia ada beri pemerhatian untuk jisim baldik 50 gram. Kalau macam tu, dia tak perlu buat perbandingan. Memang tidak akan dapat markah dalam SPM lah sekiranya murid tidak buat perbandingan. Tak dapatlah markah untuk Okey, faham. perbandingan. Ya. Ha. Okey, cikgu. Faham, cikgu. Terima kasih ya. Ya, sama. Cikgu Hildah dari mana? Dari SM St. Michael, Sabah. Wow. Okey. St. Michael. KK ke? Penampang. Penampang. Saya ada dihubungi juga, ada cikgu mana KK. SMA KK katanya. Agama KK mungkin. Agama KK. Ah. Dia minta saya pergi ke Sabah untuk buat penerangan atau untuk teknik ni soalan. Bolehlah kalau saya bulan 10 kot. Oh, bulan Oktober. InsyaAllah. Okey, tak apa. Terima kasih cikgu. Okey, thank you cikgu. Okey, baik. Ada apa-apa boleh je bincang dengan saya, tak ada masalah. Okey. Itu saja berkongsi. Mungkin murid yang lain mungkin boleh bertanya. Ini ada murid saya di sini juga nih cikgu. Ya, silakan. Kalau Ya, ada boleh apa-apa. tanya. Kamu tanya sekarang kalau ada soalan. Kristina boleh datang sekolah kami? Boleh kalau ada jemputan. Sekolah Kristina sekolah mana? Anak murid Cikgu Hildah ni. Okey, insyaAllah kalau ada jemputan saya boleh hadir je. Okey, kalau tak ada soalan kita berhenti kat situ je. Malam esok pula insyaAllah. Kita tak perlu lama-lama sangat lah malam ni. Okey, selamat malam semua. Boleh lagi berhubung dengan saya percaya dah kalau masuk Jom Score je terpampan nombor telefon saya tu. WhatsApp je lah saya. InsyaAllah. Jadi sampai sini saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Bye. Malam cikgu. Thank you. Ya, sama.